Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu dalam siri live Facebook. Kita sambung baca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, iaitu kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Peringatan berkenaan dengan keadaan orang-orang yang dah mati dan juga urusan yang melibatkan kepada alam akhirat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni dan yang lepas-lepas diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang semalam, kita baca bab berkenaan dengan bagaimana seseorang hamba yang telah mati itu ditanya soalan. Dan begitu juga bagaimana soalan itu ditanya. Kita dah bincang hari itu. Digambarkan dalam Al-Quran. Mula-mula tu Imam Al-Qurtubi dia buat marilah beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang semua kita ni akan dipertanggungjawabkan. Semua kita ni akan dikembalikan kepada Allah. Dan segala amal ibadat kita yang kita lakukan, segala amal ibadat, kebaikan, kejahatan yang kita lakukan semasa di dunia dulu, semua tu akan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Lepas tu dalam Imam Al-Qurtubi dia bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara mula-mula sekali akan ditanya hari kiamat nanti, iaitu berkenaan dengan kesihatan tubuh badan kita. Yang keduanya melibatkan kepada makan minuman kita, makan dan minum kita. Dan kemudian Imam Al-Qurtubi dia mari juga hadis Nabi sallam bahawasanya Nabi Muhammad sallam ada menyatakan 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah Taala kepada manusia di awal manusia itu menjejakkan kaki di alam akhirat. Iaitu yang pertamanya berkenaan dengan umur, yang keduanya berkenaan dengan tubuh badan, yang ketiganya berkenaan dengan ilmu, yang keempatnya berkenaan dengan harta. Yang ni ditanya oleh Allah Subhanahu Taala dekat akhirat nanti. Dan kita sebut juga hari itu tentang bagaimana dekat alam akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala panggil orang-orang mukmin, yang mana Allah Taala tanya berkenaan dengan dosa-dosa yang dia telah lakukan. Orang mukmin yang melakukan dosa, Allah Taala tanya tentang dosa itu. Dan dia mengakui, orang mukmin itu dia mengakui di hadapan Allah Taala tentang dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada orang mukmin itu bahawasanya segala dosa-dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala pun bagi kepada orang mukmin itu buku amalan kebaikan. Buku amalan kejahatan itu terus tidak diberikan kepada orang beriman tadi, sebab segala dosa-dosa dia tadi telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun memanggil pula kepada orang kafir dan orang munafik. Bila dipanggil itu dan dia orang datang, orang-orang kafir dan munafik itu datang bersama dengan ketua mereka. Jadi orang kafir ni, kalau contoh dia ni agamanya Buddha, maka depan dia ada padri dia lah, ada sami dia lah. Kalau agamanya Hindu, sami dekat depan. Kalau dia agama Nasrani, maka ada padri dekat depan. Kalau dia agama Yahudi, maka ada pendeta dia dekat depan tu kan. Jadi dipanggil, dia datang. Bila datang tu Allah Subhanahu Wa Taala terus sebut kepada mereka, kata Allah Ta'ala, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Mereka lah yang telah melakukan dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam riwayat Al-Bukhari dinyatakan bahawasanya Allah Ta'ala baca satu firman dia, yang firman tu ada di dalam surah Hud ayat ke-18. Itu kata Allah, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alaz zalimin. Kata Allah Ta'ala, mereka lah golongan yang telah melakukan dusta terhadap Tuhan mereka, dan ketahuilah laknat Allah lah kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Tu cerita kejadian apabila kita mati nantilah begitu. Baik.
Itu kita dah cerita semalam lah, panjang lebar kita cerita. Hari ni kita masuk satu tajuk. Tajuk je babu majaa annallaha ta'ala yukallimu al-'abda laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ni tajuk kita bincang lah. Dalam kitab ni muka surat 255, bab yang ke-79, jilid yang pertama. Jilid yang pertama lah, satu jilid dia kitab ni. Okey, bab yang kita nak bincang ni adalah bab berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan hamba. Kita ni sebagai hamba Allah, akhirat nanti Allah Taala bercakap dengan kita, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Di antara Allah dengan hamba tu tidak ada penterjemah. Kita akhirat nanti bercakap dengan Allah Taala ni direct, secara langsung, tanpa ada orang tengah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Sebab itu kalau kita baca dalam ilmu tafsir Al-Quran, kita baca apabila Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kepada makhluk, menandakan makhluk itu mulia. Kita baca dalam Al-Quran, contoh Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ataupun ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhan nabi, wahai para nabi. Jadi bila Allah Taala panggil direct, menandakan yang dipanggil itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana pula kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang kafir. Jadi apakah orang kafir itu sudah mulia? Jawabnya tak. Jawapannya, apabila Allah Ta'ala memanggil sesuatu yang, apabila yang dipanggil itu direct, Allah Ta'ala panggil secara direct, menandakan yang dipanggil itu mulia. Apabila benda itu tidak mulia, makanya Allah Ta'ala nak panggil tu pun dia ada penengah dia. Jadi menandakan yang dipanggil itu tidak mulia. Makanya bila kita baca dalam kuliah ayyuhal kafirun itu, yang memanggil orang kafir itu bukan Allah Ta'ala panggil orang kafir itu direct, tak. Tapi Allah Ta'ala panggil tu ada orang tengah antara Allah dengan orang kafir. Tengah-tengah tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ayat tu berbunyi qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Tapi kalau kita baca ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, yang tu tidak ada penengah, itu direct antara Allah Taala dengan yang dipanggil. Tapi bila kita bangkitkan di akhirat nanti pula macam mana? Dia ke akhirat nanti Allah Taala panggil itu direct. Semua Allah Taala panggil direct. Dia tidak ada penengah antara Allah Taala dengan yang dipanggil, begitu. Ini tajuk kita bincanglah. An Adi bin Hatim, Imam Al-Qurtubi dia mau bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Hadis ni ada dalam Sahih Al-Bukhari. An Adi bin Hatim, ada orang baca Adi, ada orang baca Uday. Adi bin Hatim ni asalnya seorang Nasrani. Kemudian dia memeluk agama Islam. Kalau kita baca dalam Al-Quran tu ada satu ayat, ittakhidhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang ahlul kitab itu, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, mereka mengambilkan guru mereka, padri mereka, rohban mereka, syirik lain daripada Allah. Jadi masa Nabi Muhammad baca ayat itu, yang mendengar itu bukan semata-mata Muslim, bukan semata-mata sahabat dia, tapi antara yang mendengar ayat itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang berada di Madinah pada ketika itu. Jadi dalam ramai-ramai itu ada seorang Nasrani, dan dia ni orang agama, padri lah. Dia datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa dengan Nabi, dia kata, macam mana Quran kamu kata kami orang ahlul kitab, Yahudi dan juga Nasrani melakukan syirik kepada Tuhan kami, mengambil guru kami, padri kami syirik daripada Allah tu. Dia tanyalah pada Nabi Muhammad sallam. Lalu Nabi Muhammad sallam kata, bala, betul, bukan maksud sembah di sini, syirik di sini maksudnya bukanlah sembah, bukan, kata Nabi sallam. Tapi maksudnya istahallu ma haramallah wa harramu ma ahallallah fattabi'uhum fatilka ibadatuhum iyahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, padri korang, guru korang, rohban korang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, korang ikut. Itulah syirik yang korang lakukan kepada guru korang dengan Tuhan korang. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu adalah Adi bin Hatim. Adi, ada orang baca Uday bin Hatim. Jadi Adi ataupun Uday bin Hatim ni asalnya dia tidak beragama dia tidak beragama Islam. Dia agama ni Nasrani asalnya. Dan dalam cerita itu, semasa dia datang berjumpa dengan Nabi itu, dia bawa salib kat tangan dia. Kuatlah. Dia bukan Kristian biasalah. Dia ni Nasrani yang kuat dengan beragama. Sehingga kan masa dia datang tu, dia bawa salib dekat tangan dia. Tapi last kali dia memeluk agama Islam. Jadi bila dia peluk agama Islam, dia ni antara orang yang meriwayatkan hadis. Bila dia peluk agama Islam dan mati sebagai Islam, maka dia adalah sahabat lah.
Adi bin Hatim radhiyallahu an. Asalnya Nasrani, peluk agama Islam gitu. Taib. Adi bin Hatim ni dia riwayatkan cerita. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW kata, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Nabi Muhammad SAW kata, tidaklah di kalangan kamu seseorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bercakap dengannya yang dia bercakap, dan Allah Taala bercakap dengan itu tidak ada sebarang penterjemah tengah-tengah tu. Jadi Allah Taala bila bercakap dengan manusia akhirat nanti, dia cakap direct. Dia cakap direct. Dia tidak ada penengah, penterjemah ke, kan? Kita cakap Arab maka dia terjemah ke bahasa Tuhan. Tak. Ini direct kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dalam hadis ni Nabi kata, ma minkum min ahadin, tidaklah di kalangan kamu seorang pun. Maksudnya bukan semata-mata orang Islam, orang kafir pun sama juga. Jadi rupa-rupa yang bercakap dengan Allah Taala dekat akhirat nanti bukan semata-mata orang beriman. Orang kafir pun akan bercakap juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tengok dalam konteks hadis ni, kata Nabi SAW, tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu fala yura illa ma qaddama. Jadi bila dia bercakap dengan Allah SWT, maka dia tengok yang belah kanan dia. Ni kita ni tengok belah kanan. Bila kita tengok belah kanan, fala yura illa ma qaddama. Dia tak nampak apa-apa pun kecuali apa-apa yang telah diamalkan semasa dia hidup kat dunia dulu. Jadi kita ni bila di hadapan Allah Taala, kita bercakap depan Allah Taala, masa bercakap tu kita tengok belah kanan. Masa tengok belah kanan tu, segala amalan-amalan kita yang kita lakukan semasa di dunia tu kita nampak belah kanan kita. Tu cerita hadis ni. Kemudian wayanzuru aisara minhu. Lepas tu dia tengok belah kiri. Bila tengok belah kiri tu, kata hadis ni, fala yura illa ma qaddama. Dia tak nampak kecuali apa yang dia amalkan juga. Jadi dia tengok belah kanan, dia habis dipamerkan segala amal ibadat, kejahatan dan kebaikan yang kita lakukan semasa di dunia dulu. Bila kita tengok belah kiri pun, kita akan nampak segala apa yang kita lakukan semasa kita di dunia dulu, sama ada baik ataupun buruk. Nampak belaka. Allah Ta'ala pamerkan kepada kita. Ni kata hadis Nabi SAW. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar talqa'u wajhah. Jadi dia pun tengok apa yang berada di hadapannya pula. Bila tengok di hadapan tu, dia nampak api neraka. Dia nampak api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW pun pesan kepada kita. Nabi Muhammad gambarkan itulah situasi akhirat nanti. Kita dibangkitkan nanti, kita bercakap dengan Allah SWT, kita tengok belah kanan, kita nampak segala amalan kita semasa kita hidup di dunia, kita tengok di belah kiri, kita nampak segala amalan kita semasa di dunia dulu, kita tengok di hadapan, kita nampak neraka. Bila kita nampak neraka, Nabi Muhammad SAW pesan kepada kita. Nabi Muhammad kata, fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Nabi Muhammad SAW kata, takutlah kamu akan api neraka walaupun dengan setengah, dengan satu biji kurma yang dekat dua. Jadi kita kena takut kepada Allah, kita takut kepada api neraka, walaupun dengan cara kita takut tu, kita ambil setengah kurma tu, kita kat dua, yang kat dua tu kita infak fisabilillah. Tu cara kita nak takut kepada takut daripada masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Maksudnya kita ni kena ingatlah, hidup kita ni Allah Subhanahu wa taala tetap memberi peluang kepada kita untuk kita selamat daripada azab neraka, walaupun sekecil-kecil amalan, sekecil-kecil perkara. Apa dia? Dengan cara bagi makan kepada orang yang makan itu tak banyak buah kurma yang dekat dua, begitu. Kan kita ni, Nabi Muhammad cakap tu konteks masyarakat Arab pada masa tu yang makanan mereka kurma lah. Kan? Pada hari ni kalau kita duduk kat Malaysia, mungkin kita bagi makan nasi, kita bagi makan ke orang, kan? Kita buat kenduri, macam itulah. Itu semua cara-cara untuk menyelamatkan kita daripada masuk neraka. Itu dipesan oleh Nabi SAW, gitu. Zada Ibn Hajar qala Al-Amash. Imam Ibn Hajar Asqalani dia buat sikit penambahan. Dia buat mari riwayat daripada seorang perawi namanya Al-Amash. Nama Al-Amash ni nama pendek dia. Kalau panjang tu Al-Mihran nama dia. Taib. Wa haddatsani Amr bin Murrah bin Khaytham an Khaythamah an Adi mislah wa zada fihi walau bi kalimatin tayyibatin. Tu hadis dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari ditambah sikit, walau bi kalimatin tayyibatin. Selamatkanlah kita ni daripada api neraka. Wahai manusia, kata Nabi, selamatkanlah kamu daripada azab api neraka itu, walaupun
dengan sebesar biji kurma yang kedua. Satu. Riwayat yang kedua kata, walau bikalimatin tayyibatin. Walaupun dengan kita bercakap benda baik. Yang tadi itu kita ambil barang, kita bagi ke orang. Namanya buah kurma kan. Itu satu. Tapi riwayat kedua, dia tak sebut bagi makan buah kurma tu. Tapi kita bercakap baik. Ni mulut ni jangan duk mencarut. Mulut ni jangan duk maki orang. Mulut ni jangan duk cakap benda-benda yang tak apa-apa. Jangan. Tapi mulut ni cakaplah benda-benda baik. Yang bila kita bercakap tu, orang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Contohnya kan. Kita bercakap apa-apa pun daripada mulut kita tu menyebabkan orang ni yang daripada sedih jadi gembira sebagai contoh. Kan? Kita lapangkan hati manusia. Buat macam tu. Itu antara cara untuk selamatkan kita daripada azab neraka. Itu kata Nabi SAW. Hadis tu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Qultu. Ni kata Imam Al-Qurtubi. Qultu, kata, aku berkata. Wa qawluhu ma minkum min ahadin. Dalam hadis kata, tidaklah di kalangan kamu seorang pun kecuali dia akan bercakap dengan Tuhannya, yang di antaranya dengan Tuhan tidak ada penengah, tidak ada penterjemah. Dia kata ay ma minkum mimman la yadkhulul jannah la yadkhulul jannata bighairi hisabin min ummati illa wa sayukallimuhu Allahu wallahu a'lam. Dia kata yang dimasukkan mereka yang bercakap itu adalah di antara mimman, di kalangan mereka yang tidak masuk ke syurga tanpa hisab di kalangan umat aku, illa sayukallimuhullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bercakap dengan dia. Maksudnya Allah, dia nak gambarkan dia bukan semata-mata orang beriman, bahkan kalau orang kafir pun dia pun akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak ingat, rupanya orang Islam dia cakap direct dengan Tuhan. Jadi orang kafir ni mungkin ada penghalang, penterjemah di antara dia dengan Allah. Tak, sebenarnya orang kafir pun dia cakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi lah kita orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatafakkar fi azimi hayaik idza dzakkaraka dhunubaka syafaha. Ni kata Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi kata, fikirkanlah betapa besarnya malu kamu pada ketika itu. Betapa malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza dzakkaraka dzunubaka syafaha. Yang mana apabila Allah Taala menyebut tentang dosa-dosa kamu tu, Allah Taala cakap direct kepada kamu. Cakap direct, ni dosa kamu ni 1 2 3 4. Jadi cuba bayangkan betapa malunya kita pada ketika itu. Ni kata Imam Al-Qurtubi. Macam kita lah, kita ni hidup atas muka bumi. Kadang-kadang kita buat salah. Kita buat kesilapan. Lepas tu ada orang dia pergi cerita kesalahan kita, kesilapan kita dekat ruang awam. Kita pergi satu majlis sebagai contoh ceramah. Adalah seorang penceramah, dia berceramah. Yang dia tahu tentang kesalahan kita. Lepas tu dalam ceramah dia pergi sebut, ni Mamat ni, Wan Ji, Wan Hussein ni, salah dia 1 2 3 4. Masa tu macam mana kita punya perasaan malunya. Bayangkan yang pergi cakap itu Allah Subhanahu wa taala. Tu kata Imam Al-Qurtubi. Nak gambarkan situasi ketika itu tu cukup memalukan. Cukup memalukan. Tapi cuba bayangkan macam mana dia malu tu. Jadi Nabi Muhammad SAW sebut benda macam ni tujuannya apa? Nak suruh kita ni bila dengar, jangan buat maksiat. Tu je lah. Ni masa kita duduk atas muka bumi ni, jangan buat maksiat. Sebab kalau kita buat maksiat tu, Allah Ta'ala akan cerita ke akhirat nanti, depan-depan kita. Dia cakap 1 2 3 4 kesalahan kita. Sudah pasti kita akan rasa malu. Ni pesanan daripada hadis Nabi SAW yang dibahas oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Taib. Idh yaqulu, sekira-kira Allah Ta'ala ni berkata, kalau kita nak andaikan Allah Ta'ala berkata, mungkin macam ni kot Allah Ta'ala berkata. Kata Imam Qurtubi, ya ibadi, ama istahyaita minni fabarastani bil qabhi wa astahyaita min khalqi fa azharta lahum jamil. Kata kononnya Allah Ta'ala berkata, ni bukan hadis qudsi ni. Imam Al-Qurtubi andaikan kalau Allah Ta'ala kata macam ni lah kot Allah Ta'ala berkata. Dia kata apa contoh? Dia kata, wahai hambaku, kamu tak malu ke yang telah kamu menampilkan segala keburukan, kejahatan, dosa yang korang lakukan di hadapan aku. Allah Ta'ala kan maha tahu. Kita buat macam mana pun, walaupun orang tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Kita buat jahat, mencuri ke, merompak ke, menipu lah, macam-macam kita buat lah. Mungkin orang tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala kata Imam Qurtubi, kalaulah andai Allah Ta'ala bercakap, mungkin Allah Ta'ala bercakap macam ni, wahai hambaku, kamu tak malu ke dengan aku yang kamu telah melakukan kejahatan, dosa dan maksiat di hadapan aku? Terang-terangan aku tahu. Ni kata Allah Ta'ala. Wastahyaita min khalfi. Kamu tak malu ke kepada makhluk aku? Fa azharta lahum al-jamil.
Masa korang lakukan, di belakang dia orang, buruk. Tapi bila korang pamerkan di hadapan mereka, kamu menampilkan jamil, cantik. Kita buat depan orang tampak baik. Sama orang kata, dia ni orang baik, orang baik, orang baik. Walhal di sebaliknya, kita bukan orang baik. Kamu tak malu ke? Nampak? Allah Ta'ala tanya kepada kita. Jadi kita kena ambil ingatan lah. Kena ambil ingatan. Begitu. Type. Habis kat situ. Faslun. Ini satu fasal yang baru. Imam Qurtubi mari satu fasal yang lain. Dia kata, fa'in qila akhbarallah. Jika dikatakan, akhbarallahu ta'ala anin nas annahum mujziyun wa muhasibun wa akhbara annahu yamla'u jahannama minal jinnati wan nas ajma'in. Walam yukhbir an sawab al-jinni wala an hisabihim bisyai'in famal qawlu fi dhalika indakum wa hal yukallimuhumullah. Ni satu perbincangan dia bawa lah. Dia kata Allah Ta'ala ni dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni memberitahu berkenaan dengan manusia bahawasanya manusia itu adalah makhluk yang akan dibalas segala amalan mereka dan juga mereka itu akan dihisap. Kalau kita tengoklah dalam perbincangan daripada awal sampai hari ni kita bincang ni, kata Imam Al-Qurtubi, dia kata kita tengok dalam bincangan ni dipamerkan manusia itu makhluk yang akan dibalas dan makhluk yang akan dihisap segala amalan dia, begitu. Wa akhbara annahu yamla'a jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi bila kita tengok dalam firman Allah Ta'ala, kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, bila disebut tentang golongan yang akan masuk ke dalam neraka itu, jin pun dia juga, bukan semata-mata manusia. Bila kita baca cerita tentang dibalas, dihisap, itu nampak Allah Ta'ala sebut manusia. Jin macam mana pula? Soalan. Itu dibangkitkan oleh Al-Imam Qurtubi. Walam yukhbiru an sawabil jin. Allah Ta'ala tak bagi tahu pun berkenaan dengan pahala yang diberikan kepada jin. Soalan Wala an hisabihim. Begitu juga hisap kepada jin. Ada tak cerita jin pun kena hisap? Satu soalan. Famal qaul fi dhalika indakum. Agak-agak apa komentar korang dalam hal ini? Dibangkitlah satu soalan. Wa hal yukallimuhumullah. Apakah Allah Ta'ala bercakap juga dengan para jin? Soalan Jadi kita dah ingat, mungkin jin tidak disoal kot. Sebab dalam banyak hadis, banyak Al-Quran, Allah Ta'ala sebut soal jawab itu berlaku Tuhan dengan manusia. Jin tak ada, tak cerita pun. Jadi mungkin jin tak termasuklah kot. Soalan. Ini yang dibangkitkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Fal jawab. Imam Qurtubi dia tanya, dia jawab. Dia buat soalan, lepas tu dia jawab. Anna Allah Ta'ala akhbara anna al-insa wal jin yus'alun. Kata Imam Qurtubi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberitahu sesungguhnya al-insa wal jinna yus'alun. Innal insa wal insa wal jinna yus'alun. Manusia, jin, semua tu akan dipersoalkan. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Begitu. Waqad khabaran amma yuqalu lahum. Adalah firman Allah Ta'ala yang menggambarkan sebegitu. Iaitu kata Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 130. Allah Ta'ala kata, ya ma'syaral jinni wal ins. Itu dalil dia. Wahai jin dan manusia. Wahai para jin. Wahai para manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah tidak datang kepada kamu rasul-rasul utusan kamu? Minkum, di kalangan kamu. Minkum, di kalangan kamu. Yaqussuna alaikum ayati. Yang mana para rasul itu menceritakan kepada kamu ayat-ayat aku. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza. Bahkan para rasul itu telah memberi ingatan kepada kamu bahawasanya kamu akan berjumpa dengan hari kamu. Itu hari kiamat. Qalu. Lalu mereka jawab. Mereka siapa? Jin dan juga manusia. Manusia dan jin itulah. Syahidna ala anfusina. Dia pun kata, kami menyaksikan kesalahan yang kami telah lakukan ini. Dengan diri kami. Nampak? Maksudnya, bermaksud di sini tidak difokuskan kepada manusia je lah. Jin pun termasuk juga. Begitu. Dia nak beritahu macam itulah. Situ. Type. Wahadha soal. Fa'idha sabata ba'du soal, sabata kulluh. Nampaknya, kalau kita tengok, walaupun ayat itu, kalau kita tengok yang sebelum-sebelum ini, berkenaan dengan persoalan yang ditanya oleh Tuhan kepada manusia. Bila disebut manusia, bukanlah kita maksudkan manusia je akan dipersoalkan. Sebenarnya, jin pun termasuk juga. Begitu. Walaupun dinyatakan separuh, tapi dimasukkan semuanya. Dia kata macam itu. Kata Imam Al-Qurtubi. Walamma kanat al-jin mimma yukhatabu wa yu'qalu. Apatah lagi, jin itu di kalangan makhluk yukhatab, yang diberi, yang Tuhan pun bercakap dengan dia. Tuhan bercakap dengan dia. Wa yu'qal, dan juga
wa yaqilu, dan juga makhluk yang boleh boleh berfikir. Dia makhluk yang boleh berfikir, yang kemudian dibebankan hukum ni jin, satu lagi manusia. Manusia dan jin. Kita kena ingat, sebenarnya bukan manusia sahaja yang dibebankan hukum. Taklif dia panggil kan. Bukan manusia je. Jin pun antara makhluk yang dibebankan hukum oleh Allah SWT. Gitu. Taib. Qala minkum. Lepas tu bila kita tengok dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata minkum. Alam ya'tikum rusulun minkum. Rusul di kalangan kamu. Jadi dia timbul soalan. Qala minkum. Wa in kanat ar-rusul minal insan wa ghalabal insanu fil khitab kama yaghlibu al-mudhakkaru 'ala al-muannas. Dia kata apabila dibangkitkan tentang manusia, jangan kita nampak manusia je. Bila sebut manusia, termasuk belaka. Seperti mana contoh apabila kita sebut mudzakkar. Contoh bila kita baca Al-Quran. Allah Ta'ala kata aqimus salah, dirikan sembahyang. Kalau orang belajar bahasa Arab, aqimu tu dia panggil muzakkar. Jamul merujuk kepada semua dan muzakkar. Aqimu. Tapi kalau perempuan dia tak sebut aqimu, dia sebut aqimna. Kamu hendaklah semua mendirikan solat. Dia akan guna aqimna kalau merujuk pada wanita. Tapi dia guna aqimu, muzakkar untuk lelaki. Jadi bila sebut muzakkar, apakah Allah Ta'ala suruh menunaikan solat itu kepada lelaki sahaja, perempuan tak? Bukan. Kata Imam Qurtubi, serupalah. Bila kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala kata, aqimus salah, dirikan olehmu akan sembahyang. Kita kata itu kan wazan muzakkar, wazan lelaki, bukan merujuk pada wanita. Jadi lelaki je wajib sembahyang, perempuan tak wajib sembahyang. Tak betul, kata Imam Qurtubi, tak betul. Jadi bila sebut aqimus salah, dia sebut menggunakan wazan lelaki, tapi masuk juga wanita. Itu maksud dia. Maka demikian juga, bila Allah Ta'ala kata, hisab, kiraan, pertanyaan Tuhan, nampaknya pada manusia. Walaupun dia cerita pasal manusia, antara yang kena juga adalah jin. Tu maksud dia. Bila sebut manusia, termasuk juga dengan jin. Tu kupasan daripada Al-Imam Al-Qurtubi. Taib. Wa aidan lamma kana al-hisabu alaihim duna al-khalq. Qala minkum fasiru ar-rusul fi makhrajil lafzi minal jami'. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala dia guna kalimah minkum di kalangan kamu itu, jadi kita jangan duk bataskan kepada manusia sahaja, dia termasuk juga di kalangan jin, termasuk juga. Begitu juga para rasul. Jadi rasul pun akan dipersoalkan juga. Hisab ini bukan semata-mata berlaku kepada kita manusia biasa, bahkan para rasul pun ada hisab kepada mereka. Tu kata Imam Qurtubi. Taib. Habis. Apatah lagi kata Imam Al-Qurtubi, li'anna bud'a khalqihim lil'ubudiyah. Sebab dia kata permulaan ciptaan mereka di sini bukan semata-mata manusia, tapi jin juga, adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri mereka pada Allah. Kama qala ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran surah Al-Dhariyat ayat 56, tidaklah aku ciptakan jin manusia. Nampak Tuhan kata, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dua lah, illa liya'budun, supaya mereka mengabdikan diri pada aku. Jadi janganlah kita dok kata, soalan ke akhirat nanti hanya kena pada manusia je, jin tak kena. Tak, sebenarnya kepada jin pun tetap kena juga. Itu hujah-hujah yang dibawa oleh Imam Qurtubi lah, begitu. Wasawabu wal iqabu 'ala al-'ubudiyyati illa anna al-jin asluha min marijin min nar wa asluna min turab wa khalquhum ghairu khalqina wa minhum mu'minun wa kafirun. Kata Imam Qurtubi. Imam Qurtubi kata pahala, dosa terhadap pengabdian diri manusia kepada Tuhan, kepada jin kepada Tuhan, serupa je. Manusia ke jin sama je. Jadi kalau manusia itu ada konsep dosa pahala, maka jin pun serupa juga. Illa annal jinna asluha min marijin min nar. Tapi nak buat macam mana? Bentuk ciptaan jin berbeza dengan bentuk ciptaan manusia. Ciptaan jin daripada percikan api, sedangkan manusia diciptakan daripada tanah, gitu. Wa asluna min turab, asal kita daripada tanah, gitu. Wa khalquhum ghairu khalqina, ciptaan mereka tak sama dengan ciptaan kita. Mereka daripada percikan api, lidah api. Marijin min nar ni lidah api. Api tu hak bahagian ujung tu. Api tu ada hak tengah-tengah tu, atau lagi ujung-ujung tu. Ujung air, ujung api tu kan, lidah api tu. Itu dia panggil marijin min nar. Satu lagi kita daripada manusia, daripada tanah. Wa minhum mu'minun wa kafirun, di kalangan mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Ada jin kafir, ada jin mukmin di kalangan jin, ada begitu. Wa aduuna iblis wa aduul lahum.
aduuna iblisun aduwalahum. Musuh kita adalah iblis, serupa juga musuh mereka. Musuh kita manusia adalah iblis, musuh jin iblis juga, serupa je. Kata Imam Qurtubi. Yu'adi mu'minahum wa yuwali kafirahum. Mereka pun ada yang memberi walak kepada mukmin, bermusuh dengan kafir, berlaku juga, bukan kepada kita sebagai manusia je kepada di kalangan mereka pun berlaku. Fa fihim ahwaun, di kalangan mereka pun ada pengikut hawa nafsu, ada. Kata Imam Qurtubi, syi'iyatun qadariyatun murji'atun. Dia kata di kalangan Syiah, di kalangan apa, jin itu ada jin Syiah, ada jin qadariyah, ada, dan ada jin murji'ah. Kita dengar orang Syiah, jin Syiah pun ada. Kita ingat kita orang Sunni, jin Sunni pun ada. Dia ada cara dia lah gitu. Wa hadha ma'na qawluhu kunna tara'iqa qidada. Dalam surah Al-Jin ayat yang ke-11, Allah Taala disebut kunna, sesungguhnya kita ini tara'iqa qidada. Kita ni mempunyai jalan-jalan yang pelbagai. Jadi kalau manusia ada jalan pelbagai, maka demikian juga jin ada jalan-jalan yang pelbagai. Ni kata Imam Qurtubi. Baik. Qila inna Allah Ta'ala lamma qala walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah Ta'ala disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Kata Allah Ta'ala, dan mereka-mereka yang telah beriman dan mereka beramal dengan amal soleh, mereka adalah ahli syurga, hum fiha khalidun, dan mereka di dalam syurga itu golongan yang kekal. Allah Ta'ala sebut Quran surah Al-Baqarah 82. Dakhala fil jumnati al-jinna wal insa. Kata Imam Al-Qurtubi, masuk di dalam jumlah ramai-ramai ni bukan manusia je, jin pun termasuk juga. Kata Imam Qurtubi, fasabata lil jin min wa'dil jannati li'umumil ayah ma sabata lil ins. Kata Imam Al-Qurtubi, janji syurga itu sabit kepada manusia, maka demikian juga sabit kepada jin. Ni kata Imam Qurtubi. Jadi di sini kita boleh ambil kesimpulan bahawasanya akhirat nanti kita semua akan bercakap dengan Allah Ta'ala. Cakap ni tidak ada pendengar, direct terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita bercakap, timbul persoalan, apakah kita sahaja manusia ataupun jin termasuk juga? Jawapannya, manusia pun termasuk, jin pun termasuk juga bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia buat marilah hujah yang panjang. Cuma dia disebut, Imam Qurtubi kata segala dosa-dosa kita tu Allah Ta'ala akan cakap di hadapan kita sendiri. Makanya kita nak elak daripada kita malu pada ketika itu, maka daripada sekarang kita kena elakkan diri daripada melakukan dosa dan maksiat daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Habis tajuk. Insya-Allah esok kita masuk tajuk babul qisasi yaumal qiyamati mimman istatala fi huquqin nas wa fi hasbihi lahum hatta yansifu minhu. Bab pada menyatakan balasan balas pada hari kiamat nanti bagi mereka yang telah mengkhianati hak-hak manusia. Kita semasa di dunia ni, kita telah melakukan pengkhianatan kepada orang. Akhirat nanti akan dibalas kepada kita. Macam mana korang tu balas kepada kita? Yang tu kita akan bincang dalam bincangan kita esok lah, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada persoalan, pertanyaan tak? Ada persoalan atau pertanyaan tak? Kalau ada persoalan, pertanyaan ataupun orang nak berbual dengan Ana, boleh tekan butang invite dekat Facebook tu. Wallahu a'lam. Kat sini tak ada soalan. Okey, rasa tak ada lah kot. Tak ada siapa tak ada soalan. Bagi love belaka. Rasa cukup lah sekadar ni. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.